Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita meneruskan pengajian bagi subjek tafsir ayat ahkam, dan kita akan membincangkan berkaitan dengan ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, iaitu berkaitan dengan kefarduan puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba as-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam permusafiran, bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, maka wajib ke atas mereka ini membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka siapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan, yang mana diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu, dan sesiapa yang sakit atau bermusafir, maka bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Jadi itu adalah berkaitan dengan ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu ayat kefarduan puasa. Jadi kita tengok kepada perbincangan seterusnya, iaitu kita akan bincangkan berkaitan dengan mufradat kalimat. Okey, yang pertama, kalimah pertama adalah kalimah as-siyam. Apakah yang dimaksudkan dengan as-siyam? As-siyam asalnya daripada kalimah sum, yang pada segi bahasa fil lughah al-imsaku ani syai'i wa tarkulah, yang mana puasa ataupun ini membawa maksud menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Manakala dari segi syarak pula, puasa itu adalah huwal imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'i ma'an niyah min tulu'il fajri ila ghurubi syams wa kamaluhu bijtinabil mahdhurati
wa adamul wuqu'i fil muharramati. Okey, maksud puasa daripada segi syarak pula iaitu kamu menahan diri daripada makan dan minum serta melakukan jima' dengan niat maksudnya dengan niat berpuasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, dan kesempurnaan bagi puasa itu adalah dengan kamu menghindari diri dari hal-hal yang dilarang, yakni daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa itu, dan tidak menjerumuskan diri ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya kepada antum ma makna as-siyam fi syara' ataupun mal muradu bis-siyam, maka antum boleh ambil jawapan dia daripada sini, al-imsaku 'anit ta'am. Puasa itu adalah menahan diri daripada makan, wasyarab daripada minum, wal jima' daripada bersetubuh, ma'an niyah. Dia wajib dengan niat. Maksudnya kalau tak ada niat maka tak dinamakan berpuasa. Min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sehingga terbenamnya matahari, wa kamaluhu, maksudnya sempurnanya dan kesempurnaan puasa itu adalah dengan bijtina bil mahzurat, dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita, wa adamul wuqu', dan juga kita menghindari daripada tergelincirnya atau terjatuhnya seorang itu pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita cuba tengok kalimah yang kedua iaitu fa'iddah. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apa maksud fa'iddah? Qala ar-Raghib, al-iddah hiya syai'ul ma'dud. Iddah itu adalah sesuatu yang boleh kita bilang. Maksudnya kalau fa'iddatun tu maksudnya hitungan bilangan, iaitu mana yang boleh kita bilang, maka itu dipanggil sebagai fa'iddah. Okey, kemudian kita tengok perkataan yang berikutnya iaitu yutiqunahu. Apa maksud yutiqunahu? Yutiqunahu ini dia asal daripada perkataan al-itaqah, iaitu kemampuan. Kalau daripada bahasa Arabnya maksud al-qudrah ala syai', iaitu kita punya kemampuan ke atas sesuatu. Yutiqunahu ni kalau kamu ada kemampuan. Itaqah ni adalah kudrat ataupun kita punya kekuatan. Qudrah ala syai'. Yutiqunahu maksudnya al-qudrah ala syai', kemampuan kita pada sesuatu perkara. Kemudian kita tengok perkataan yang seterusnya iaitu perkataan fidyah. Apa maksud fidyah? Al-fidyah ma yufdi bihil insanu nafsuh min mali wa ghairi bisababin taqsiri waqa'a minhu fi ibadati minal ibadat wa hiya tushabbihul kifarah min ba'dil wujuh. Maksud fidyah ini, apa maksud fidyah itu? Fidyah ini adalah sesuatu yang dikorbankan oleh seseorang untuk dirinya. Sesuatu yang dilakukan, maksudnya satu pengorbanan ataupun sesuatu yang dikeluarkan ataupun yang dikorbankan oleh seseorang, ma yufdi bihil insan, apa yang dikeluarkan oleh seorang manusia untuk dirinya, min malin, sama ada daripada harta ataupun selain daripada harta, maksudnya daripada harta dia ataupun bukan daripada harta, dengan sebab kekurangannya, dengan sebab adanya suatu kelalaian ataupun ada sesuatu kekurangan yang berlaku pada sesuatu ibadah. Waqa'a minhu fi ibadati minal ibadah. Maksudnya bila mana ada suatu ibadah itu dia lakukan, dia buat tetapi tidak sempurna, ada kekurangan, mungkin ada cacat cela, maka dia dikenakan fidyah sebagai menampung ataupun menutup kekurangan itu. Wahiyat tushbihu, iaitu boleh dikatakan umpama seperti kafarah. Kafarah min ba'di wujuh. Contoh maksudnya fidyah ni boleh juga diumpamakan seperti kafarah dalam beberapa bentuk lah. Maksudnya kalau fidyah ini seorang yang buat ibadah, kemudian ibadah itu dia ada kekurangan ataupun dia melakukan kesalahan dalam melakukan ibadah tersebut, maka dia mengeluarkan sesuatu sama ada daripada harta dia ataupun bukan, kemudian demi untuk menampung kekurangan ataupun menampung
kesalahan yang dilakukan pada sesuatu ibadah yang telah Allah SWT fardukan kepadanya. Okey, kemudian kita tengok perkataan yang seterusnya iaitu Ramadan. Apakah yang dimaksudkan dengan Ramadan? Kita biasa dengar orang sebut puasa Ramadan. Ramadan ni kalau kita tengok dari segi kamus, maka kalau Ramadan ini dia asalnya daripada perkataan Ar-Ramad. Ar-Ramad. Ramadan huwa Ar-Ramad. Apa maksud Ramad ini? Dia kata kat situ aisyiddatu waqa. Iaitu dia kata suatu yang huwa ar-ramad ay syiddatul waqa, iaitu panas yang bersangatan. Ramad ini dia kata perkataan ar-ramad yang artinya panas yang bersangatan. Dikatakan Ramadan kerana dia kata kat sini waqila inna masumiya Ramadan. Kenapa dia dinamakan Ramadan? Dinamakan Ramadan kerana li'annahu yarmidu dhunub ay yuharrikuha bil a'mali salihah. Kerana dinamakan Ramadan itu kerana Ramadan itu telah membakar dosa-dosa dengan amal-amal soleh yang dilakukannya ketika mana dia berpuasa. Ramadan huwa ramad ay syiddatul waqa. Syiddatun waqa. Iaitu ramad ini satu benda yang panas lah, ataupun arang ataupun bara, dipanggil ramad. Dan dinamakan Ramadan itu kerana bulan Ramadan ini adalah bulan kita membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal soleh yang kita lakukan ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan. Okey, nanti kalau soalan tanya limadza sumya Ramadan bir ramad, jadi jawapan dia li'annahu yarmidu dzunuba ay yuharrikuha bil a'mali salihah, iaitu kerana bulan Ramadan itu adalah bulan yang membakar dosa-dosa, yang mana dibakar dosa-dosa itu dengan amal-amal, dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan ketika mana pada kita berada pada bulan Ramadan. Okay, kemudian kita tengok perkataan yang seterusnya, huda. Kat sini ada perkataan huda kan. Di dalam ni uhilla lakum lailatas, ya bukan. Dekat sini dia kata waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Okey ni. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu huda. Apa maksud huda? Hadiyan minad dalalah. Hadiyan minad dalalah. Iaitu petunjuk daripada kesesatan. Huda ni maksudnya petunjuk. Bayyinatin ay wadihat. Bayyinatin ni keterangan-keterangan yang jelas. Minal huda mimma yahdi ilal haq minal ahkam. Sesuatu yang membawa kita kepada kebenaran dengan hukum hakam yang ada. Jadi ini antara. Kemudian perkataan yang terakhir iaitu al-furqan. Apa maksud furqan? Kan kat sini kata minal huda wal furqan. Wa minal furqan. Maksud furqan mimma yufarriqu bainal haq wal batil. Furqan itu maksudnya sesuatu yang membezakan, yang dapat membezakan ataupun yang dapat memutuskan antara perkara yang benar dan perkara yang batil. Ini untuk mufradat kalimat. Kemudian kita cuba tengok apakah penafsiran ayat ni secara. Tengok bahawa ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, kalau kita tahu kefarduan puasa bermula pada tahun kedua Hijrah. Maksudnya Allah SWT mula memfardukan puasa pada umat Islam adalah pada tahun kedua Hijrah. Adapun sebelum kefarduan puasa Ramadan, umat Islam ni mereka berpuasa seperti mana puasa yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Antara contohnya Nabi SAW berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Ada juga puasa yang Nabi SAW nyatakan bahawa puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, iaitu puasa sehari dan berbuka sehari. Maksud nak dikatakan dekat sini bahawa Allah SWT mewajibkan puasa kepada para hambanya, yakni orang-orang yang beriman.
faradahu ala kama faradahu ala man sabaqahum min ahli milal. Dan seperti mana Allah SWT fardukan kepada orang-orang yang datang sebelum kita ataupun orang-orang yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW daripada agama-agama yang ada. Maksudnya puasa ini bukan sahaja dipadukan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga difardukan kepada umat-umat yang datang sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga menambahkan kewajipan puasa ini dengan menjelaskan pelbagai manfaat besarnya dan juga hikmah yang agung. Wa qad allala fardiyatihi bi bayani faidatihi al-kubra. Maksudnya Allah SWT datangkan kefarduan puasa ini bersama dengan Allah SWT menyatakan apakah faedah-faedah daripada puasa, wa hikmatihil ulia, dan juga apa hikmahnya yang tinggi daripada amalan berpuasa ini. Wahia ayya'udda nafsa as-sa'im bitaqwallah bitarki syahawati al-mubahah imtithalan li amrihillah ta'ala wa ihtisaban li ajri indah liyakuna al-mu'min minal muttaqina lillahi al-mujtanibina limaharimihi. Okey, jadi dia kata dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa ini dengan Allah SWT menyatakan kepada kita dengan jelas iaitu faedah-faedah tentang puasa dan hikmah di sebalik kefarduan puasa. Yang mana dengan puasa ini dia boleh ayya'udda nafsus shaim, boleh mendidik diri orang yang berpuasa itu untuk dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia kata kat sini dengan berpuasa boleh mewujudkan diri seorang mukmin yang bertakwa, iaitu dengan dia meninggalkan keinginan syahwatnya, kan, demi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, demi untuk mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahtisaban li ajri indah, dan juga dengan mengharapkan balasan daripada apa yang telah Allah fardukan, liyakunal mu'min minal muttaqin, yang mana dengan demikian itu dia akan membentuk jiwa seorang insan itu jiwa orang yang bertakwa dan menjauhi segala larangannya. Liyakunal mu'min minal muttaqina lillahi mujtanibina limaharimihi. Maksudnya dengan berpuasa ini dia akan membentuk jiwa seorang Islam itu, dia akan lebih bertakwa, kemudian dia akan menyebabkan, dengan puasa itu akan menyebabkan seorang manusia itu menjauhi setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang daripada mereka lakukannya. Kemudian dalam ayat ini juga dinyatakan bahawa wa hadza siyamul ladzi faradahu Allahu ala ibadihi innama huwa ayyam muayyinati bil adad wa hiya ayyam Ramadan. Dan puasa yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya ini adalah puasa yang telah ditentukan, yang dinyatakan bilangannya. Kan, maksudnya dalam tempoh setahun tu bukan kita kena puasa sepanjang tahun, tak. Allah SWT dah tetapkan, okey, kamu hanya puasa yang wajib itu hanya 30 hari ataupun 29 hari, iaitu pada bulan Ramadan. Maksudnya dia ada tetapkan, dia kata wa hadza siyamul ladzi faradahu Allahu ala ibadihi innama huwa ayyamu muayyinatil bil adad. Maksudnya hari-hari tertentu yang kita boleh bilang, kita tahu bilangannya, iaitu wahia ayyam Ramadan, iaitu pada hari-hari pada bulan Ramadan. Lam yafridullahu alaikum ad-dahr kullu. Allah SWT tidak fardukan kepada kita setahun terus untuk kita berpuasa. Takhfifan wa rahmat bihim. Dengan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan keringanan kepada kita, dan dia juga merupakan tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wa ma'a hazihi rahmah fi siyamin faqad syara'a lil marid alladhi yadurruhu as-shaum. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka difardukan, tidak difardukan kepada orang yang sakit untuk berpuasa kalau puasa itu boleh mendatangkan mudarat kepadanya, dan juga orang yang bermusafir, wal musafir lazi yashuqu alaihi, dan orang yang bermusafir sekiranya puasa itu boleh mendatangkan kesusahan, boleh mendatangkan maksudnya boleh mendatangkan masyaqqah. Masyaqqah ni maksudnya kesukaran lah, kesukaran dan kesusahan
baginya alaihi ayyaftura, maksudnya bagi orang yang bermusafir, kalau puasa itu sukar bagi dia, ada masyaqqah, ada kesusahan bagi dia, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Wa yaqdiya ayyaman biqadarin ayyam, dan dia kena ganti balik puasa yang ditinggalkan itu dengan kadar hari-hari yang dia telah berbuka. Biqadarin ayyam allati aftara fiha. Wadzalika minat taisir, dan demikian itu adalah satu kemudahan, satu keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, dan juga rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Maksudnya ini tanda kemurahan Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kan susah kalau dalam bulan Ramadan bagi orang yang sakit pun wajib berpuasa, kalau orang yang bermusafir pun wajib berpuasa. Jadi kat situ dia akan timbul kesusahan sampai melepek, sampai tak larat. Maka Allah dengan rahmat-Nya yang sangat besar, Maha Suci Allah yang Maha Hebat, maka Allah memberikan keringanan. Allah berikan maksudnya buktikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ini, dengan membenarkan kepada golongan-golongan tertentu yang ada keuzuran untuk tidak berpuasa, dan maka puasa tersebut boleh digantikan pada waktu yang lain dengan kadar puasa yang dia tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan dalam ayat ini berkaitan dengan puasa, maksudnya summa akhbara ta'ala anna hadza asy-syahr alladhi farada alaihim siyam wa syahrul ramadan. Dan Allah SWT menjelaskan bahawa kefarduan puasa ini adalah pada bulan Ramadan, iaitu bulan yang padanya dimulakan penurunan Al-Quran. Syahrul ibtida'un nuzulul Quran. Syahru ibtida'un nuzulul Quran, iaitu bulan yang mana pada permulaan, maksudnya bulan permulaan diturunkan Al-Quran. Maksudnya kat sini jelas kepada kita bahawa Al-Quran itu permulaan penurunannya adalah pada bulan Ramadan, iaitu kitab yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan kitab ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kitab ini faja'alahu dusturan lahum, dengan Al-Quran ini dijadikan sebagai panduan kepada kita, kan, sebagai pedoman kepada kita, sebagai wanizaman yatamassakuna bihi fi hayatihim, dan juga undang-undang, perundangan ataupun ada padanya suruhan-suruhan dan juga undang-undang yang perlu kepada kita untuk kita berpegang dalam kehidupan kita. Padanya juga ada cahaya, iaitu mengeluarkan seorang daripada kegelapan kepada cahaya kehidupan. Padanya ada hidayah, padanya ada sinaran, wa huwa sabilus saadah. Maka dengan Al-Quran inilah jalan untuk kita mendapatkan saadah ini, iaitu ketenangan, untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Liman arada ayyasluka tariqaha, iaitu bagi orang-orang yang nak mengikuti, yang nak menuruti jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad akkada al-bari siyamun hadza syahr, dan Allah SWT telah menerangkan, telah mentakkidkan bahawa berpuasa itu adalah pada bulan Ramadan, kerana pada bulan itu, pada bulan ini, bulan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala la yuridu bi ibadihi, yang mana Allah SWT tidak menginginkan kepada hamba-Nya melainkan al-yusru, iaitu kesenangan, wasuhulah, iaitu maksudnya kemudahan, kesenangan. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan abaha lil marid, maksudnya Allah SWT membenarkan kepada orang-orang yang berada dalam keuzuran seperti sakit, orang yang berpuasa, untuk tidak berpuasa, iaitu untuk dia boleh berbuka ketika mana dia berada pada bulan Ramadan. Jadi itu secara ringkas berkaitan dengan ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Kemudian kita cuba tengok selepas itu apa dia, iaitu kita cuba tengok berkaitan dengan apakah asbabun nuzul. Dekat sini dia ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Okey. Ada dua dekat sini yang diriwayatkan. Yang pertama iaitu daripada Ibnu Jarir
daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala. Ni antum kena tengok kalau ustaz tanya apakah asbabun nuzul, apakah sababun nuzul, apakah sebab turunnya ayat ini, maka ianya adalah daripada riwayat Ibnu Jarir daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fasama yauma Asyura wa salasat ayyamin kullu syahr. Maksudnya Nabi SAW bila mana Nabi datang ke Madinah, yang ni sebelum kefarduan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dia difardukan pada tahun kedua. Jadi pada tahun pertama hijrah tu apa yang Nabi buat? Maka dikatakan dekat sini bila mana Nabi datang ke Madinah, Nabi berpuasa pada hari Asyura. Bila hari Asyura iaitu pada 10 hari bulan Muharram. Hari yang digalakkan untuk kita berpuasa. Barang siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya setahun yang telah lalu, kan. Nabi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi juga berpuasa pada 3 hari pada setiap bulan. Ini iaitu pada Ayyamul Baid, iaitu pada hari-hari cerah, iaitu hari 13, 14, 15 pada setiap bulan Nabi berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, summa innallaha azza wa jalla farada syahrul Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan puasa Ramadan, maka turunlah ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sehinggalah ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin fakana man syaa shama. Pada permulaannya Allah Subhanahu wa taala membenarkan, pada permulaan Islam, pada permulaan turun ayat ni, maka Allah SWT benarkan siapa yang nak puasa, puasa. Wa man syaa aftar, barang siapa yang tak nak berpuasa, dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dia kena gantikan wa at'amu miskina. Dia kalau dia tak berpuasa, dia kena bagi makan orang-orang miskin. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Summa innallaha azza wa jalla aujaba siyam ala sahih al-muqim, kepada orang-orang yang bermukim, wasabata al-it'amu lil kabir, dan tetap sabit iaitu memberi makan pada orang-orang yang tua, allazi la yastati'u shaum. Maksudnya dah tak ada pilihan. Yang pertama tadi Allah bagi pilihan, kan. Maksudnya kalau orang yang sihat pun kalau dia tak nak berpuasa, dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia kena gantikan puasa tersebut dengan memberi makan. Ini pada permulaan kefarduan puasa. Tetapi selepas itu Allah mewajibkan kepada semua untuk berpuasa, dan Allah mengekalkan untuk tidak berpuasa ini pada orang-orang tua, orang-orang yang mempunyai keadaan yakni uzur yang tak mampu berpuasa, maka dia boleh untuk memberi makan. La yastati'u shaum fa anzalallahu azza wa jalla faman syahida minkum syahra falyasum. Maka selepas tu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat supaya mewajibkan kepada semua orang berpuasa. Selepas itu dengan ayat barang siapa yang menyaksikan anak bulan maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya dekat situ tidak ada lagi pilihan macam yang Allah berikan pilihan pada permulaan awal puasa. Kan, permulaan puasa siapa pun boleh untuk berpuasa, siapa pun boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian bila mana datang ayat faman syahida minkum syahra falyasum, maka ketika itu puasa yang tadi itu dia jadi wajib, tidak ada lagi pilihan kecuali kepada orang-orang tua, orang-orang yang ada keuzuran yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dikekalkan. Maksudnya dia tidak boleh berpuasa tetapi dia kena bayar fidyah, iaitu beri makan fakir miskin dengan kadar bilangan yang dia tidak berpuasa lah. Kalau dia memang sebulan tak puasa, maka sebulan tu dia kena gantikan dengan memberi makan fakir miskin. Iaitu kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada padanya keuzuran yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, asbabun nuzul yang kedua, iaitu satu hadis yang diriwayatkan waruwiya an Salamah bin Awqa' annahu qala lamma nazalat hazil ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man syaa minna sama wa man syaa ay yuftar wa yafdi fa'ala dzalik hatta nazalat ayah allati ba'daha fanasakhatha
Nasakhatha faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi daripada Salamah bin Auqa ni dia kata bila mana turun ayat wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maksud kemudian ada di antara kami yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Siapa yang tak berpuasa maka dia bayar fidyah. Sehinggalah Allah SWT turunkan faman syahida minkum syahra falyasum, maka ayat ini tadi dia telah menasahkan hukum yang sebelum tu, iaitu hukum bagi siapa, maksudnya puasa ini ada pilihan, tak wajib. Siapa nak puasa puasa, siapa tak nak puasa kena bayar fidyah. Tapi bila turun ayat ini maka hukum yang sebelum itu dinasahkan. Dinasahkan pada siapa nanti kita akan lihat. Jadi jelas berkaitan dengan sebab nuzul ayat ataupun sebab turunnya ayat yang kita belajar pada hari ini. Kemudian kita cuba tengok hukum-hukum yang terdapat dalam ayat ini. Ulama telah mengeluarkan dalam ayat ni banyak, sebab tu untuk ayat puasa ni kita belajar 2 minggu sebab 1 minggu tak memadai. Boleh dikatakan ada 13 hukum daripada ayat yang kita belajar ni. Ulama telah mengeluarkan 13 hukum padanya. Okey, hukum yang pertama iaitu berkaitan dengan adakah difardukan kepada orang Islam puasa selain dari puasa qabla Ramadan. Sebelum kefarduan puasa Ramadan ni ada tak difardukan puasa yang lain? Hal farada 'alal muslimin hal furida 'alal muslimin, adakah difardukan ke atas orang muslim siyamun qabla Ramadan? Adakah difardukan ke atas orang Islam puasa sebelum puasa Ramadan? Jadi dekat sini ulama terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama dia kata dekat sini, yang pertama dia kata zahir ayat daripada dalam beberapa hari yang tertentu. Dia kan ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala dia berfirman, dia kata apa dekat sini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi dekat sini dia kata kalau kita tengok dia kata dekat sini dalam beberapa hari yang tertentu, ayyaman ma'dudat. Daripada ayyaman ma'dudat ini menunjukkan bahawa puasa yang diwajibkan ini adalah puasa Ramadan. Demikianlah pendapat sebahagian besar ahli tafsir, iaitu pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan, yang inilah yang dipilih oleh At-Tabari. Maksudnya dikatakan bahawa zahir ayat dalam beberapa hari yang tertentu itu menunjukkan bahawa puasa yang diwajibkan ini adalah hanya puasa Ramadan. Maksudnya bukan puasa yang lain. Kalau riwayat yang lain diriwayatkan dari Qatadah dan Atha bahawa puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin itu adalah 3 hari pada setiap bulan. Okey. Yang pertama dia kata, pandangan pertama dia kata tak ada puasa yang lain. Puasa yang difardukan oleh Allah SWT kepada umat Islam hanyalah puasa Ramadan. Kan, sebab dia kata ayyaman ma'dudat. Maksud ayyaman ma'dudat ni adalah kembali kepada bulan Ramadan. Jadi puasa yang difardukan itu hanyalah puasa Ramadan lah, bukan puasa yang lain. Tetapi Qatadah dan juga Atha dia kata bahawa puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin itu ada 3 hari setiap bulan. Kemudian setelah itu diwajibkan pula puasa Ramadan. Alasan mereka bahawa firman Allah iaitu dia kata alasan mereka adalah bahawa firman Allah dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah. Kan kat sini Allah SWT ada bagi tahu. Allah kata apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi dekat situ bila mana dia mengatakan bahawa Allah SWT suruh bagi orang yang tak berpuasa itu mengeluarkan fidyah, maka dekat sini mereka berpuasa, dia kata ini menunjukkan bahawa kewajipan di sini bersifat pilihan. Yang ini bersifat pilihan, padahal puasa Ramadan merupakan kewajipan yang ditentukan. Satu puasa yang ditakyin, maka sudah pasti bahawa yang dimasukkan dalam ayat ini bukanlah puasa Ramadan. Kan? Ayat ini kemudian dalil jumhur. Okey, jumhur yang pertama tadi dalil jumhur. Yang kedua ni dia kata puasa yang difardukan sebelum puasa Ramadan itu adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Maksudnya orang Islam sebelum puasa Ramadan mereka wajib puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kemudian bila mana Allah SWT
turunkan ayat Al-Quran kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka mereka mengatakan itu barulah, kemudian lepas 3 hari itu barulah datangnya kefarduan puasa Ramadan. Alasan mereka bahawa Allah SWT dan wajib bagi orang yang tidak mampu menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah. Ini menunjukkan bahawa kewajipan di sini bersifat pilihan takhyir. Maksudnya Allah SWT dia kata dekat sini siapa yang tak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh untuk memilih sama ada berbuka ataupun berpuasa, tapi syaratnya dia kena bayar fidyah. Jadi yang ulama yang mengatakan ada puasa Ramadan tu, maka itu dikatakan itulah puasa dia. Maksudnya puasa yang berbentuk pilihan tu diwajibkan, bukan untuk puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan ni puasa yang wajib, yang telah ditakyinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi dekat situ dia kata bahawa ayyaman ma'dudat yang Allah SWT nyatakan sebelum tu, itu bukanlah puasa Ramadan, tetapi itu adalah puasa yang sebelum puasa Ramadan. Faham tak? Kalau tak faham nanti kita boleh bincangkan dalam kelas tutorial. Yang penting antum cuba dengar dulu. Maksudnya penjelasan dia susah juga untuk ustaz jelaskan kat sini kalau antum ustaz tak nampak sama ada antum faham ataupun tidak. Tapi kalau kata betul tak faham, nanti kita akan cuba jelaskan balik dalam kelas tutorial. Maksud dekat sini yang mudahnya, pandangan pertama dia mengatakan bahawa hanya puasa Ramadan sahaja yang difardukan. Maka sebelum puasa Ramadan tidak ada kefarduan puasa. Pandangan yang kedua iaitu pandangan Qatadah dan juga pandangan Atha, dia kata ada kefarduan puasa sebelum puasa Ramadan, iaitu puasa 3 hari setiap bulan. Okey. Itu je maksudnya yang point dia. Tapi cuma yang nak cakap tadi, dalil tu yang dikatakan kenapa dia kata ada puasa selain puasa Ramadan tu, sebab ayyam ma'dudat tu dia bukan kembali kepada Ramadan, tapi dia kembali kepada hari-hari puasa yang telah Allah SWT tentukan sebelum puasa Ramadan. Okey. Kemudian kita tengok apa penerangan jumhur tentang ayat ini. Maksudnya jumhur ulama mengatakan kefarduan yang dimasukkan kat situ hanyalah kefarduan puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Ayat ini berbentuk umum, boleh diertikan suatu hari, 2 hari atau lebih dari itu. Tetapi kemudian Allah SWT datangkan firman puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Ini juga masih boleh diertikan seminggu, sebulan dan sebagainya. Sehinggalah Allah menjelaskan lagi dengan firman-Nya bulan Ramadan. Maka hal tersebut menjadi alasan yang jelas bahawa puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin itu adalah puasa di bulan Ramadan. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, pendapat yang paling benar menurut pandangannya ialah pendapat ulama yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan firman Allah puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu, iaitu puasa hari pada bulan Ramadan. Ini kerana tidak ada satu hadis yang boleh dijadikan hujah menerangkan bahawa pernah ada puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadan yang kemudiannya dinasahkan oleh Allah. Sebab Allah SWT benar-benar telah menjelaskan kepada kita dalam konteks ayat ini bahawa puasa yang diwajibkan kepada kita adalah puasa Ramadan dan bukan waktu-waktu yang lain. Dengan dibezakan bulan ini sebagaimana firman Allah, masa yang diwajibkan kamu berpuasa ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Maka dengan ayat yang kita baca, maksudnya telah jelas bahawa kefarduan puasa kepada umat Islam hanyalah kepada puasa Ramadan. Maksudnya sebelum puasa Ramadan itu tidak ada kefarduan puasa. Tapi Qatadah dengan Atha dia kata ada, iaitu puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan jumhur ulama kata tak ada puasa yang diwajibkan, yang difardukan adalah puasa Ramadan. Adapun sebelum puasa Ramadan tidak ada kefarduan puasa. Okey, kemudian kita tengok hukum yang kedua. Hukum yang kedua dia tanya ma huwal marad was-safar al-mabihu lil-iftar. Ma huwal maradu was-safaru al-mubihu lil-iftar. Apakah jenis-jenis penyakit dan apakah jenis-jenis permusafiran yang dibenarkan kepada umat Islam untuk dia tidak berpuasa. Iftar ni berbukalah, iftar ni dia maksudnya makan, dia tak menahan. Iftar ni lawan kepada imsak. Imsak tadi menahan, iftar ni dia lawan kepada imsak tu maksudnya dia berbuka. Okey. Okey, yang pertama dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala
telah pun menyatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam permusafiran, maka bolehlah dia berbuka dan menggantikannya pada hari yang lain. Jadi kita nak tahu pula, ulama berbeza pandangan bagaimana sakit yang boleh untuk seorang itu berbuka dan bagaimanakah jenis-jenis permusafiran yang dibenarkan bagi seorang itu boleh untuk tidak berpuasa. Maka dekat sini terbahagi kepada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan Az-Zahiriyah. Az-Zahiriyah ni dia berpandangan dengan cara yang zahir, literal pada ayat. Allah SWT kata marad. Faman kana minkum marad, maka dia kata siapa sahaja yang sakit secara mutlak. Maksudnya apa-apa juga penyakit. Kalau kata nama itu sebagai satu sakit, ringan ke berat ke, maka dia boleh berbuka. Maksudnya begitu juga dengan musafir. Asal orang bermusafir, dekat ke jauh ke, ada kesusahan ke tak ada kesusahan ke, maka pada pandangan Az-Zahiri ataupun Az-Zahiriyah, maka mereka berpendapat bahawa boleh untuk mereka tidak berpuasa. Tidak memandang apakah permusafiran itu dekat atau jauh, sakit itu ringan atau berat, kalaupun sekalipun sakit jari, ataupun ada terluka pada badan, ataupun sakit-sakit yang ringan, seperti sakit dia kata kat sini, sakit yang kena luka ke, asal nama sakit lah, maka ketika itu dia boleh berbuka ataupun boleh tidak berpuasa. Ini adalah pandangan Atha' dan Ibn Sirin. Pandangan Atha' dan Ibn Sirin. Kemudian pandangan yang kedua, sebahagian ulama mengatakan keringanan untuk tidak berpuasa ini hanya dikhususkan kepada orang yang sakit, yang kalau tetap berpuasa akan menyebabkan penderitaan dan kesukaran. Demikian juga khusus bagi musafir yang mengalami perjalanan yang memberatkan dan menyusahkan. Ini pendapat Al-Asam. Al-Asam dia kata bagi orang yang sakit, yang mana kalau dia teruskan berpuasa, maka dia akan menyebabkan orang sakit ni lebih menderita. Kan? Dia dah sakit. Kalau dia berpuasa, dia boleh mendatangkan mudarat pada dia. Maksudnya boleh mendatangkan penderitaan kepada dia ataupun kesukaran bagi dia. Ataupun dia seorang bermusafir. Kalau pemusafiran dia mendatangkan satu kesusahan, mendatangkan satu masyaqqah, memberatkan dia, maka ketika itu dia boleh berbuka. Maksudnya dia tak perlu berpuasa. Maksudnya dia tengok jugalah, maksudnya bukan sakit secara mutlak. Kalau sakit kena puasa juga, kalau dah sampai puasa tu boleh menyebabkan dia lebih rasa sakit dan lebih menderita, dan kalau dia berpuasa tu boleh menyebabkan dia lebih maksudnya terkesan, maksudnya sampai tak larat dan sebagainya, maka ketika itu dia boleh berbuka. Kemudian itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, sebahagian besar fuqaha berpendapat bahawa sakit yang membolehkan berbuka itu hanyalah sakit yang berat, yang mana dengan penyakit itu kalau dia berpuasa dia boleh membahayakan jiwa, yang mana kalau dia meneruskan puasa maka dia boleh menambahkan rasa sakitnya dan boleh menyebabkan lambat sembuhnya. Sedangkan yang membolehkan seorang itu berbuka untuk permusafiran adalah permusafiran yang jauh sahaja, yang mana menurut kebiasaan boleh menyebabkan permusafiran yang ini biasa akan mendatangkan lebih kepada kesukaran, yang boleh mendatangkan maksudnya penderitaan. Maka ini adalah pandangan imam mazhab yang 4. Maksudnya dia ada perincian lah. Kalau yang kedua ni dia kata kalau sakit yang mana kalau tetap berpuasa akan menyebabkan penderitaan dan kesukaran. Dia tak tetapkan sakit yang berat ataupun sakit yang ringan. Dia cuma cakap kalau sakit, kalau berpuasa tu boleh mendatangkan kesukaran, boleh mendatangkan penderitaan. Begitu juga dengan permusafiran, walaupun dekat tapi boleh mendatangkan maksudnya boleh mendatangkan kesusahan, maka dia boleh berbuka. Tapi jumhur mazhab yang 4 dia kata tak boleh kecuali penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang kronik, yang mana penyakit yang kronik ini kalau juga orang tu berpuasa dia boleh sehingga sampai membunuh, boleh menyebabkan kematian dan juga boleh melambatkan baik penyakit tersebut. Dan kalau musafir yang melebihi marhalah lah permusafiran yang benar-benar jauh,
yang mana dengan permusafiran ini benar-benar mendatangkan kesusahan dan masyaqqah kepada orang yang bermusafir itu, maka ketika itu barulah dia boleh mendapat keringanan untuk tidak berbuka. Itu 3 pandangan, dan kita cuba tengok dalil yang diambil oleh golongan Az-Zahiriyah. Zahiriyah ni diambil secara umum ayat, dia tak perincikan. Dalil daripada kelompok yang pertama yang mengatakan mutlak bagi orang yang bermusafir walaupun dekat, katalah kalau duduk kat Kuis pulang kan, balik dekat Bangi, itu namanya musafir juga, ataupun pergi ke Nilai ataupun pergi ke Seremban, dekat tak ada apa-apa masalah, ataupun sakit yang ringan, demam biasa je, tak ada apa-apa, pening kepala, maka kalau berpegang kepada Zahiri boleh berbuka. Syarat dia kena gantilah, maksudnya boleh buka, kemudian tak perlu berpuasa dan tidak menjadi kesalahan walaupun sakit sikit. Saya pening kepala lah, ambil air minum. Boleh. Itu pandangan Az-Zahiri kerana dia pegang kepada umum ayat. Faman kana minkum maridun aw ala safar. Allah SWT kata barang siapa yang sakit ataupun yang bermusafir. Allah tak kata barang siapa yang bermusafir dan permusafiran itu berat, barang siapa yang sakit dan sakit itu berat. Allah kata sakit umum. Allah cakap musafir umum. Jadi boleh, tak jadi masalah. Tak perlu kepada perincian. Ini pandangan daripada Ibn Sirin dan juga Atha'. Okey. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua dia kata dalil, okey, dekat sini dia tak ada pandangan yang kedua. Dia terus kepada dalil jumhur. Okey, dalil jumhur, mungkin pandangan yang kedua tu dia hampir kepada pandangan jumhur lah. Maksudnya kalau sakit tersebut yang boleh menyebabkan datang kemudaratan, boleh dia berbuka, maka dekat situ dia lebih kepada pandangan jumhur. Okey. Pandangan jumhur berpendapat, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada ayat yang selepasnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita kemudahan dan dia tak nak kita ni susah, maka ketika itu setiap sakit, dia kata kat sini sebahagian ahli fiqh berpendapat bahawa sakit yang ringan tidak boleh berbuka. Sebab Allah SWT nakkan kita keringanan dan nakkan kita kemudahan. Ayat ini menunjukkan bahawa maksud utama adanya rukhsah keringanan adalah menghilangkan kesukaran dan bahaya. Oleh kerana itu, kalau sakit itu ringan dan bermusafir itu dekat, maka dia tak boleh dikatakan ada faktor kesukaran atau yang membolehkan seorang itu berbuka. Kesukaran yang macam apakah? Kalau hanya orang tu sakit pening ataupun hanya ada luka dekat jari, apa yang nak katakan susah dekat dia? Kecuali kalau penyakit yang betul-betul kronik, pening yang betul-betul memang tak boleh bangun sampai muntah-muntah, pening yang berpusing. Kalau setakat demam sikit, tak ada apa-apa, maka ketika itu tidaklah dinamakan sebagai satu kesusahan. Kecuali kalau betul dia susah, kalau betul dia tak larat, maka ketika itu dia boleh untuk tidak berpuasa. Okey. Kemudian pendapat kat sini As-Sabuni, kita baca kitab Rawa'ul Bayan ni, As-Sabuni, Imam As-Sabuni dia ada tarjih dia. Okey, mana yang dia berpegang? Imam As-Sabuni dia kata pendapat jumhur adalah yang boleh diterima akal dan penerimaan yang okeylah, kerana hikmah disyariatkan rukhsah itu bagi orang yang sakit boleh berbuka adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan dan tidak akan dituju kemudahan itu tanpa adanya kesukaran. Kemudian dia pun datanglah kalau setakat sakit tangan, luka sikit, demam sikit, maka apakah yang memberatkan bagi seorang itu untuk dia berpuasa? Kalau setakat permusafiran yang dekat, maka apakah yang boleh menyebabkan seorang itu untuk berbuka? Tak ada apa-apa kesusahan kan. Jadi dekat situ Imam As-Sabuni dia lebih berpegang kepada pandangan jumhur. Okey, hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok apa dia permusafiran yang dibenarkan oleh agama kita untuk seorang itu berbuka. Berapa jarak dia? Okey, ulama fiqh berpendapat tentang safar yang membolehkan seorang itu berbuka, antaranya adalah pandangan Al-Auza'i bahawa bermusafir yang membolehkan seorang itu berbuka adalah bermusafir sehari. Kalau perjalanan itu mengambil masa sehari, antum jangan bayangkan macam permusafiran hari ni. Dia ambil yang sehari itu adalah sehari berdasarkan perjalanan orang dulu. Maksudnya kalau perjalanan tu makan masa sehari,
barulah boleh berbuka. Kalau permusafiran tu tidak sampai kepada sehari, hanya sekadar maksudnya setengah hari, maka ketika itu tidak dibenarkan untuk mengambil rukhsah lah, maksud tak dibenarkan untuk berbuka. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dia kata permergian tu, permusafiran itu mestilah selama 2 hari 2 malam dan jarak yang ditempuh itu kira-kira 16 fasah, kira-kira 128 km. Maksudnya orang dulu-dulu, zaman Nabi dulu, kalau nak bermusafir 130 km tu dia memakan masa selama 2 hari 2 malam. Bayangkan 128 tu agak-agak dari sini ke mana? Kalau dari sini ke Kuala Lumpur baru ambil makan masa 40 km kan. Dia pergi KL, dari Bangi, daripada Kuis pergi KL, kemudian patah balik, pergi balik KL. Lebih kurang macam itulah. Dia mengambil masa 2 hari 2 malam. Maksudnya kalau tadi sehari semalam itu lebih kurang dalam 70 km, bukan 70, dalam 60 lebih, dalam 65 km kan. Itu yang pandangan pertama. Pandangan yang kedua 128 km. Kalau dengan berjalan kaki dulu dia ambil masa lebih kurang 2 hari 2 malam. Okey, sedangkan menurut Abu Hanifah dan juga As-Sauri, permergian yang dibenarkan itu adalah selama 3 hari 3 malam dan jarak yang ditempuh kira-kira 14 fasah, kurang lebih 104 km. Kenapa pula yang ni dia kata dekat sini kalau selama 2 hari 2 malam dan jarak yang ditempuh itu adalah 128. Kalau menurut Abu Hanifah dan As-Sauri, permergian selama 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam, Ustaz rasa dia lebih tinggilah daripada pandangan yang kedua. Mungkin ada silap dekat sini. Maksudnya kalau yang tadi, pandangan yang pertama, permusafiran yang mengambil masa sehari semalam. Pandangan yang kedua, pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, permusafiran yang mengambil masa 2 hari 2 malam. Dan pandangan yang ketiga adalah permusafiran yang mengambil masa 3 hari 3 malam, baru boleh untuk seseorang itu untuk tidak berpuasa. Okey, itu daripada hukum yang ketiga. Kemudian kita tengok hukum yang keempat. Okey, apakah berbuka ataupun berpuasa itu merupakan hal iftarul lil marid wal musafir rukhsah am azimah. Okey, yang pertama dia cakap dekat sini, apakah hukum berbuka bagi orang yang berpuasa dan hukum berbuka bagi orang yang bermusafir, adakah itu satu keringanan ataupun satu kewajipan? Maksudnya kalau ustaz bermusafir, adakah berbuka bagi ustaz itu satu keringanan, ustaz boleh pilih sebab rukhsah ni satu pilihan, ataupun azimah, wajib. Bila mana bermusafir 3 hari 2 hari 2 malam, wajib bagi ustaz, tak boleh berpuasa. Maksudnya ustaz kena ambil tidak berbuka. Faham tak maksudnya? Rukhsah ini pilihan, sama ada nak berbuka ataupun tidak. Azimah ni dia tak ada pilihan, dia wajib. Jadi adakah orang yang berbuka untuk sakit dan berbuka untuk musafir? Bila dia sakit ataupun bila dia bermusafir, bila dia berbuka, adakah bagi dia tu wajib dia ambil keringanan ataupun boleh dia pilih ataupun dia memang wajib, tidak ada pilihan bagi dia? Kalau kau sakit, kau memang tak boleh puasa, kau memang kena berbuka. Kau tak, maksudnya, tetapi kalau rukhsah ni, kalau kau sakit kau ada pilihan. Kau nak masih terus berpuasa boleh, kau tak nak berpuasa boleh. Okey, jadi dekat sini ulama berbeza pandangan. Kalau dekat sini dia kata pendapat Zahiriyah, dia kata berbuka puasa bagi orang yang sakit dan orang yang bermusafir itu adalah satu kewajipan, azimah. Azimah ni dia tak ada pilihan, dia wajib berbuka. Sehingga bagi orang yang sakit dan iaitu orang yang sakit dan orang yang bermusafir wajib meninggalkan puasa dan kena digantikan pada hari yang lain. Kan? Kalau sampai tetap berpuasa maka puasanya tidak jadi. Maksudnya kalau dia berpuasa juga maka puasanya tak akan diterima. Ini kerana ada hadis yang mana Nabi SAW menyatakan laisa minal birri as-saumu fi safar, dan tidaklah termasuk kebaikan berpuasa bagi orang yang bermusafir. Kan? Kemudian itu pandangan Az-Zahiri. Zahiri dia kata kalau orang tu sakit, kalau orang itu bermusafir, maka
Kalau dia berpuasa, puasa dia tak diterima kerana wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua iaitu pandangan jumhur. Dia kata dia boleh, dia kata kat sini, jumhur rupa mendapat bolehnya berbuka itu adalah rukhsah. Maka jika dia suka berbuka, dia boleh berbuka, dan sebaliknya jika dia suka berpuasa, dia boleh meneruskan puasa. Mereka beralasan dengan dalil-dalil berikut. Dalam ayat ini ada perkataan-perkataan yang diulang iaitu lengkapnya. Kemudian jika dia berbuka maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Bentuk seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali dan tidak ada yang mengingkari melainkan orang yang tidak mengerti. Maksudnya bila mana Allah kata kalau kamu nak berpuasa kamu boleh berpuasa, kalau kamu tak nak puasa kamu buka dan gantikan pada hari yang lain. Maksudnya pilihan. Dia bukan berbentuk azimah tapi dia adalah rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Kau nak puasa boleh, kau tak nak puasa pun itu terpulang. Kalau kau rasa kau mampu berpuasa, kau berpuasa. Kalau kau tak mampu berpuasa, kau buka. Maksudnya itu adalah pilihan. Dan mereka juga berdalil dengan hadis yang masyhur yang mana Nabi SAW pernah berpuasa ketika mana Nabi dalam permusafiran. Dan ia juga dicontohi dengan hadis Nabi yang mana Nabi SAW ada kalanya bila mana Nabi bermusafir, Nabi berpuasa. Maksudnya kalau orang bermusafir wajib tidak berpuasa, maka Nabi pasti tak berpuasa. Tapi ni Nabi bermusafir, dalam masa yang sama Nabi berpuasa. Maksudnya dekat situ, untuk berbuka bagi orang yang sakit dan orang yang bermusafir itu adalah rukhsah, pilihan. Kalau dia mampu untuk berpuasa, maka dia boleh berpuasa. Kalau dia tak mampu untuk berpuasa, dia boleh berbuka. Jadi itu dua pandangan yang adalah. Okey, kemudian kita lihat pula pada hukum yang kelima. Okey, bagi orang yang sakit dan bagi orang yang bermusafir, adakah puasa lebih afdal ataupun berbuka lebih afdal? Kan? Kalau dia kata pilihan, pilihan tu apa yang wajib? Wajib, maksudnya pilihan tu apa yang lebih afdal? Dia maksudnya berpuasakah lebih afdal ataupun berbukakah lebih afdal? Kalau orang yang sakit, dia ada pilihan nak berbuka ataupun nak berpuasa, tapi mana yang lebih baik bagi dia? Ini pun ulama ada membicarakan perkara ini. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahawa berpuasa itu lebih utama bagi yang kuat, sedang yang tidak kuat berpuasa maka berbuka lebih utama. Maksudnya dekat sini tiga ulama iaitu mazhab Maliki, Hanafi dan juga Syafi'i itu tergantung kepada diri orang yang berpuasa. Kalau berpuasa itu dia mampu dan dia kuat, maka berpuasa itu adalah lebih baik. Tetapi kalau dia berpuasa dan puasa itu mendatangkan kemudaratan kepada dia, maka berbuka itu adalah lebih baik. Itu iaitu kembali kepada diri orang yang berpuasa itu sendirilah. Contohnya kalau daripada Kuala Lumpur dia nak bermusafir pergi ke Ipoh, kan? Boleh dia untuk berbuka. Lebih jaraknya. Tapi dia rasa tak ada apa-apa masyakkah, tidak ada apa-apa kesusahan. Naik kereta terus dia pergi. Kan? Tapi kalau dia balik tu naik motor ataupun berkayuh basikal, penat kan, daripada kuis nak balik ke Ipoh naik basikal. Gila kau nak puasa kan dengan peluh, dengan penat. Maka kalau orang tu dia tak ada pilihan hanya dengan berbasikal, maka berbuka itu adalah lebih baik bagi dia. Tapi kalau orang yang naik motor, orang yang naik bas, orang yang naik kereta, dia tak ada apa-apa kesusahan, maka ketika itu berpuasa adalah baik baginya. Walaupun orang yang naik kereta, walaupun orang yang naik bas, dia ada pilihan bagi dia. Dia nak berpuasa boleh, dia tak nak berpuasa boleh. Tapi dia pilih untuk berpuasa kerana dia rasa dia benda tu tak mendatangkan apa-apa kemudaratan, tak ada apa-apa kesusahan. Maka dia memilih untuk terus berpuasa, maka itu adalah baik bagi dia. Tapi kalau dia balik kampung, balik Ipoh naik basikal, kan, dengan peluh, penat dan sebagainya, maka ketika itu tidak berpuasa itu adalah baik bagi dia. Itu pandangan yang pertama. Manakala pandangan Imam Ahmad, dia berpendapat bahawa berbuka lebih baik kerana mengamalkan rukhsah. Sebab Allah SWT suka bila mana hamba-hambanya ni mengambil rukhsah yang Allah SWT berikan. Bagi pandangan Imam Ahmad pula, dia kata ambillah rukhsah, kan? Dah ada rukhsah, kenapa nak tinggalkan? Kau dah bermusafir, ada masyakkah ke tak ada masyakkah, dah namanya bermusafir. Kau dah sakit, kan? Maksudnya sakit. Bila mana nama sakit, maka Allah bagi keringanan kepada orang yang sakit, maka mengambil rukhsah itu adalah lebih baik. Sama juga kan dalam keadaan sekarang, kita bermusafir, kita boleh jamak
solat Zuhur dengan Asar. Walaupun kita ada banyak R&R, tapi Allah dah bagi kita keringanan. Kenapa kita tak nak ambil keringanan tersebut? Seolah-olah kita tidak menghargai apa yang Allah berikan. Maka bagi pandangan Imam Ahmad, bila mana orang tersebut dia dah tergolong daripada golongan orang yang bermusafir dan orang yang sakit, maksudnya sakit yang teruk lah, bukan sakit yang sikit-sikit tadi tu, maksudnya sakit yang teruk, maka ketika itu dia ambil keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka ketika itu ia tidak menjadi, maka itu adalah lebih baik daripada dia meneruskan puasanya. Kemudian pandangan yang ketiga iaitu pandangan Umar bin Abdul Aziz, yang paling utama ialah yang paling mudah diamalkan. Maka pandangan yang dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, dia kembali kepada orang yang berpuasa itu sendirilah, kan. Terpulang pada dia. Kalau dia rasa puasa itu tidak membebankan dia, tidaklah sampai dia pucat, tak makan. Setengah orang walaupun dah sakit, sayang kan puasa, nak tinggal-tinggal, tak nak ganti, malas nak ganti pada waktu lain, dia sanggup. Sampai dah tak larat pun sanggup juga, tak nak juga makan ubat. Maka yang itu dia telah memudaratkan diri dia. Jadi kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia kata yang mana yang lebih sesuai dengan diri orang puasa tu dia sendiri dapat menilai. Kalau dia rasa berpuasa itu lebih baik bagi dia dan dia mampu untuk menahan segala kesukaran, maka puasa itulah lebih baik bagi dia. Tapi kalau puasa dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada dia, maka dia ambillah rukhsah yang telah Allah berikan kepada dia. Ini semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kepada kita kemudahan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kan dah susah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pilihan. Maka itu terpulang kepada diri orang yang berpuasa itu sendiri. Kemudian kita tengok kepada hukum yang keenam, iaitu apakah wajib bila mana seorang itu untuk mengqada puasanya. Katalah kalau seorang itu dia puasa, dia tinggal 3 hari, kan, demam sampai tak larat bangun, 3 hari demam, maka 3 harilah dia tak puasa. Maka apakah bila mana dia nak menggantikan puasa, maka dia kena gantikan puasa tersebut 3 hari itu secara berturut-turut, atau dia boleh pilih nak puasa hari ni sehari, kemudian nanti sebulan depan sehari, ataupun bulan satu lagi sehari, sehingga belum masuk bulan Ramadan yang akan datang. Maka dekat sini ulama mengatakan pandangan yang pertama iaitu pandangan Ali radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar dan juga Asy-Sya'bi. Mereka berpendapat bahawa orang yang berbuka, kita sambung selepas azan sekejap.